Baik, Shalom, selamat pagi. 弟兄姐妹平安。 Sekali lagi terima kasih kepada Musa Daniel Fu yang memberi waktu kesempatan. Saya senang sekali boleh bersekutu bersama jemaat Tuhan GKY PIK di tempat ini. 再一次的谢谢傅牧师给我这个机会，让我们可以在这里一起来敬拜神。我非常欢喜，我可以在这里来服侍神。 Tema kita tema yang sangat penting untuk semua orang Kristen. 今天我们的主题是非常重要的，就是对我们每个基督徒来说。 Tema hari ini mengajak kita bagaimana kita bertumbuh sebagai jemaat Tuhan. 也让我们可以一起在神的里面，我们可以成长， Semakin bertumbuh seperti Kristus. 我们更加的成长，一天比一天的更像我们的主。 Karena kekristenan itu tidak statis. 因为我们基督徒，我们不是停留在那个地 Kekristenan 方， itu harus dinamis. 我们必须要继续的向前走。 Seperti pertumbuhan kehidupan manusia, kalau sudah tua tidak menunjukkan pertumbuhannya dan secara ukuran dia makin pendek. 就像如果说我们人老了以后，我们没有办法继续的成长，我们甚至呢越来越矮。 Tapi tidak demikian dengan kekristenan. 但是呢，在基督的信仰里面不是这 Maka 样， kita harus mengevaluasi tiap-tiap hari kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya. 因此我们每一天我们必须审查我们成为信主的人的这个光景。 Apakah kekristenan kita semakin lebih baik sebagaimana semakin serupa dengan Kristus atau sebaliknya? 是否我们的灵命是每一天比一天更好，更像主，还是反过来呢？ Baik, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. 今天我们要思想的神的话是在以弗所书第4章第17节到第32节。 Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, nanti Bapak Fajar membacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文的。 Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang edisi kedua, terbitan Lai juga. Sudah dikeluarkan edisi yang kedua sudah lama ya. Mungkin ada sedikit kata-kata yang tidak sama dengan edisi 1. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-17 dari Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian, kamu belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 以弗所书第4章第17节到第32节，
所以我说，且在主里确切地说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心去行事。他们心地愤暗，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。良心既然上进，就放纵私欲，谈行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，要将你们的心改换一新，并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以你们要拒绝谎言，个人以灵事说实话，因为我们是互相为肢体的。生气且不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的不要再偷，总要努力亲手做正经的事，就可以有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，不要叫上帝的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹， dalam bagian ini Paulus memberikan perbandingan yang nampak sekali antara kehidupan orang yang belum dalam Kristus dan orang yang di luar Kristus dengan orang yang di dalam Kristus. 在这里保罗很明显的这个对比，就是一个活在基督里面的与活在基督以外的人的区别。 Kita akan melihat perbandingan itu. 接下来我们要看到底有什么区别 Tapi 呢？ sebelum ke sana kita lihat, coba mengadakan semacam satu evaluasi diri, bertanya kepada diri masing-masing. 但是当我们还没有继续的看的话，让我们扪心自问我们自己。 Menurut bacaan tadi, apakah kita masih hidup sebagaimana sebelum dalam Kristus atau sesudah 如果按 kita 照 di dalam Kristus? 按照我们刚才所念的，是否我们已经活在基督里面，或者是活在基督以外呢？ Pertanyaan yang pertama yang tidak perlu dijawab, hanya jawab dalam hati saja. Bapak Ibu, sudah berapa lama menjadi pengikut Kristus atau menjadi jemaat Tuhan? 一个问题，其实我们不需要回答的，就是我们心中自己可以回答的，到底我们已经多久了成为神的儿女呢？ Apakah saat menjadi pengikut Kristus kita sudah meninggalkan kehidupan lama dan menjadi manusia baru? 是否当我们已经跟随耶稣基督的时候，我们已经把旧的这个习惯或者旧人把它脱去呢？ Karena kekristenan bukan ditandai ya saya orang tua saya Kristen, saya dibaptis di gereja, KTP saya Kristen, saya ke gereja tiap minggu. Itu bukan tanda yang utama. 因为一个基督徒的这个标准，不是说我的父母亲是基督徒，所以呢我也是基督徒，或者呢我已经在这个教会里面受洗了，所以呢我就是一个基督徒了。 Tapi permulaan kekristenan ditandai dengan perjumpaan dengan Yesus, berlalunya yang lama, datangnya yang baru. 但是最起初的我们的这个信仰的开始，就是我们与神可以见面，让我们可以脱去旧的迎接这个新的。 Jadi kalau kita dilahirkan dari keluarga Kristen tidak otomatis membuat kita ciptaan baru dalam Kristus. 那如果说我们是生在一个基督徒家庭的话，那就不是很自动的，我们是一个基督徒。 Untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus, masing-masing harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. 我们每一个人希望能够成为新造的人，就是我们必须要与神有一个亲密的见面。
Mari kita lihat apa yang diuraikan Paulus tentang perbandingan manusia lama sebelum dalam Kristus dan manusia baru sesudah dalam Kristus menjadi evaluasi untuk kita masing-masing. 让我们一起来思想一下，或者看一下，到底这个旧的生活与新的生活有什么区别？让我们可以就是自己审查自己，到底我是在哪一个方面的。 Yang pertama kehidupan manusia lama yang belum kenal Kristus. 首先就是旧人的生活，就是还没有相信耶稣的人。 Yang dijelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 19. 是在这个以弗所书4章第17节到19节。 Di sana dikatakan orang yang dalam Kristus apapun agamanya, Paulus bilang tidak mengenal Allah yang benar. 像就是在基督以外的人，他们就是就像保罗所说的，他们不认识神。 Karena pengenalan Allah yang benar itu hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. 因为如果说我们认识神，只有唯一的这个路，就是在耶稣基督里面， Bukan melalui ritual-ritual keagamaan. 而不是我们在这个这个是宗教里面的仪式。 Itulah bedanya agama Kristen dengan agama-agama lain. 这就是我们基督教与其他的宗教有区别的地方。 Agama lain adalah upaya manusia mencari Allah. 其他的宗教是这个人千方百计的去 Tapi 寻找神。 kekristenan adalah Allah menyatakan diri kepada manusia dan kita dapat mengenal Allah itu di dalam Yesus 但是 Kristus. 基督教就是不同，是神寻找我们，来向我们显明，让我们可以认识、知道他。 Ini tanda manusia lama dia belum kenal Allah yang sebenarnya, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. 如果说我们还没有就是认识我们的神的话，那我们还是活在旧人的生活里面。 Yang kedua, Paulus menyebut ayat 17b pikirannya sia-sia. 那第二点就是说，保罗在这里说到，他们的想法是虚晃的。 24 jam hanya untuk memikirkan duniawi dan kepentingan-kepentingan pribadi, tidak sama sekali mementingkan kemajuan Injil. 一天24个小时，他们所想的都是这个世俗的事情，而完全没有想到这个属灵方面的事。 Nampaknya yang kita lakukan penuh makna, tetapi tidak ada lagi kaitannya dengan kemajuan di dalam Tuhan. 我们所做的好像是很好，也是有长进的，但是呢，完全没有跟这个我们的灵命有所关联。 Yang ketiga, ayat 18a, orang yang manusia lama pengertian yang gelap, walaupun dia sekolah tinggi, tetapi tidak mengenal terang dalam Kristus. 第三点，这个一个旧人的特点呢，就是他们的先地昏暗。虽然他读了很高的这个学问，但是呢，他的心还是很黑暗。 Yang berikutnya adalah orang yang manusia lama adalah jauh dari persekutuan dengan Allah. Baca Alkitab malas, hadir dalam doa malas, datang ke sekolah ke gereja malas. Begitu jauh dengan Tuhan. 接下来一个旧人的特点就是说，与神没有很好的沟通，他读经他懒惰，来到教会也是懒洋洋的。 Dan selanjutnya disebut hidup dalam kebodohan. Dan yang selanjutnya juga disebut dalam kedegilan hati. 接下来就是无知的生活，并且心地刚硬。 Saudara-saudara, bodoh lawannya hikmat atau pintar. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhan. 弟兄姐妹，愚昧就是他反过来就是智慧。愚昧的人他就是不懂得神，也不愿意去认识我们的神。 Inilah yang diungkapkan Paulus tentang manusia lama. 这就是保罗所讲述的这个关于旧人的 Dan yang menarik, Paulus meringkaskan manusia lama dalam 3 perkara yang mengerikan dalam kehidupan. 保罗呢，在这里用3种的这个总结这个可怕的状况呢，来总结这个旧人的光 Yang 景。 pertama, Paulus menyebut hati manusia sudah membatu. 首先就是我们人的心非常的刚硬， Sehingga manusia tidak sadar bahwa dirinya berdosa, merasa paling benar, paling baik, paling suci. 因此他心中的刚硬，让他不知道他本身是一个罪人，让他就是在那里仍然是活在罪中。 Paulus katakan inilah hidup yang paling mengerikan kalau tidak sadar diri, tidak tahu diri bahwa dia orang berdosa. 保罗在这里说到，如果说我们不醒悟到我们是一个罪人的话，这是非常可怕的光景。
Ketiga, yang mengerikan, dosa telah berkuasa atas manusia sehingga manusia tidak tahu malu, tidak tahu sopan santun. 是的，因为因着罪的这个掌控着我们的心，因此人就没有一个廉耻或者这个礼义来说。 Manusia hidupnya hanya mengikuti, menuruti hawa nafsu. 人或者就是单单的，就是按照他的这个事业 Sehingga 来 tidak peduli, tidak punya kepekaan terhadap orang lain, lingkungannya. Yang penting nafsunya terlayani. 因此他不管周围的人的光景，他单单就想到他自己的事意可以得到满足。 Maka Paulus menghimbau jemaat Efesus agar meninggalkan kehidupan yang semacam itu. 因此保罗在这里就说到，我们必须要脱去旧的生命， Tinggalkan cara hidupmu yang lama. 脱去旧的习惯， Sama seperti engkau meninggalkan baju tuamu. 就好像我们脱去我们旧的衣裳， Berpakaianlah cara baru sebagaimana yang dikenakan Allah dalam Kristus Yesus. 而穿上这个上帝所赐给我们的这个新的衣裳。 Kehidupan manusia lama 这个旧人的生活， ini menghalangi kita bertumbuh menjadi pribadi dalam Kristus. 阻碍着我们在主里面可以成为新造的人。 Maka untuk personal growth, mengalami pertumbuhan sebagai jemaat Tuhan, harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 因此，我们如果说我们要成为一个成长的这个基督徒的话，我们必须要脱去旧的生活，穿上新的生活， Harus punya komitmen pribadi, 必须要节制在 mau 神的面前， menjadi serupa dengan Kristus. 让我们可以成为一天比一天更像我们的主。 Saudara-saudara, kalau saya melayani orang yang terlibat narkoba, 弟兄姐妹，如果说我像那些吸毒的 saya 人， bilang kalau Suatu sudah saat. terlibat narkoba, apalagi sudah sampai sakau, tidak ada obatnya. 那如果说你已经很严重的来吸毒的话， Sama juga orang yang terikat dengan merokok, nggak ada obatnya untuk lepas itu. 就好像一个就是习惯吸烟的，他没有办法这个被解脱。 Untuk menyelesaikan masalah itu hanya perlu satu, perlu anugerah Tuhan dan komitmen pribadi untuk melepaskan dan meninggalkan itu semua. 唯一能够让你可以脱去这个捆绑，你就是要接受上帝的恩典，并且要节制在神的面前悔改。 Saudara-saudara, perhatikan apa kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 我们注意一下保罗在哥林多， Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 凡在主里面的旧事已过，都变成新的了。 Yang dimaksud dengan ciptaan baru 在这里所说的新造的人， adalah satu pribadi yang mengalami pembaruan dalam Kristus 那就是在基督里面已经重新被造的， melalui proses pertobatan 通过这个悔改， yang tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama, 不在这个就是按照这个 tapi 旧人 sudah 的习惯， mengenakan tabiat Kristus dalam hidup 乃是按照基督的品性来生活， menurut pimpinan Roh Kudus. 通过这个圣灵的带领。 Maka pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu 问题 sudah memastikan mengalami proses berlalunya yang lama, datangnya yang baru? 问题呢？我请问弟兄姐妹，是否你们已经经历了，就是旧的你已经脱去了，并且迎接新的呢？ Apapun latar belakang masa lalumu, apakah lahir dari keluarga Kristen atau tidak, 我们 saudara harus tahu persis kapan Anda mengalami titik balik, meninggalkan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru. 不管你是从基督徒的家庭，或者你是不是基督徒的家庭，你一定要有一个醒悟到，就是有一天或者有一点，我能够脱去旧的，并且迎接新的了。 Apakah Bapak Ibu tahu kapan saudara tahu persis mengalami satu perubahan hidup, bahwa saya bukan manusia lama lagi? 弟兄姐妹，在我们的人生的过程里面，是否你记得什么时候你经历了，你不再是旧人，乃是成为新造的 Dan 人呢？ kalau belum mengalami, belum terlambat, Nah, datanglah kepada hamba Tuhan untuk minta ditolong
agar saya mampu meninggalkan manusia lama dan saya mengenakan manusia baru dalam Kristus. 那如果在我们当中还没有经历这样的这个事件的话，还不会太迟，因为你可以来到神的面前，求神帮助，借助神帮助我们，让我们可以脱去旧人，穿上新人。 Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia baru dari Efesus pasal 4 ayat 20 hingga 32. 接下来我们要思想的就是信造人的生活，就是通过在以弗所书第4章20节到32节。 Secara sederhana Paulus memberitahu kepada kita ayat 20. Saudara-saudara, untuk manusia baru titik baliknya berjumpa dengan Yesus dan terus harus mengenal Kristus. 就是很简单的说，就是我们要成为新造的人，就是要认识基督，并且跟随他。 Dan pengenalan akan Kristus adalah proses panjang hidup. 我们能够认识我们的神，是我们一生之久。 Seperti saya dengan istri sudah menikah 25 tahun lebih. 就像 Saya belum kenal betul sampai sekarang. 就像牧师跟师母，他已经差不多有成立家庭20多年了，但是到今天还没有完全的可以理解他， Dan terus mempelajari kelebihan dan kekurangannya, kekuatannya dan kelemahannya. 并且学习他的这个优点，并且也知道他的 Dan 缺点。 untuk bisa mengenal dan mempelajari harus hidup dekat dengannya terus. 那如说我们要知道他的一切，我们必须要一起的生活在一起。 Nah, kita harus mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. 我们要认识我们的主，更深的认识我们的主。 Untuk mengenal Kristus tidak boleh ada kata berhenti belajar. Harus belajar terus dan belajar terus. Makin hari makin dalam mengenal Yesus. 在更加认识主的事上，我们没有说停止，乃是我们每一天、每时每刻继续的与神有交通，继续的亲密在一起。 Dan yang kedua, untuk menjadi manusia baru seperti Paulus katakan, kita harus menanggalkan manusia lama. 保罗说，要成为新造的人， ayat 22我们必须要脱去行为上的旧人，是在第22节那边说 Di 的。 bagian lain Paulus katakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Karena pengenalan akan Kristus semuanya kuanggap sampah. 保罗说，以前我认为是有益的，但是当我认识神的时候，我就把它当作是有损的。 Kebanggaan duniawi, kehormatan, status sosial karena Kristus. Sekarang Kristus lebih penting dari segala-galanya. 世界的名义，世界的一切，以前我们认为好的，但是呢，因着基督，我们认为基督是最好的了。 Dan manusia baru harus mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu secara terus-menerus tidak boleh terhenti. 意思就是说，新造的人是必须每时每刻的有所改变，有所前进。 Dan kenakanlah manusia baru dalam Kristus sebagaimana tertulis dalam ayat 24 sampai 32. 就像在24节到第32节那边说的，就是穿上新人， Perbuatan yang lama harus dibuang. 就是旧的这个行为必须要丢弃， Hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan harus dibuang. 不能够荣耀神的事情，必须要把它 Dan 丢 kita 弃。 berani menata ulang kehidupan. 我们敢以重新的来， Berani diproses Tuhan. 重新的被神所 Walaupun 创造。 sakit untuk meninggalkan yang dulu kita sukai sebagai manusia lama. 可能我们必须要离开那些以前我们喜欢的， Tapi tidak ada cara lain, kita harus meninggalkan itu. 但是没有其他的道路，就是这是唯一的道 Perbuatan yang 路。 dibenci Tuhan itu harus ditinggalkan. 上帝所厌恶的行为，我们必须 Untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah memiliki komitmen, membuang cara hidup manusia yang lama, dan menjadi serupa dengan Kristus. 为了让我们可以长大成人，我们必须有一个节制的心，我们离开旧的，来迎接新的。 Saudara-saudara, dosa adalah faktor penghalang utama yang mengalami kita tidak dapat bertumbuh. 弟兄姐妹，罪是就是一个最大的这个敌人，就是我们不能够在神的里面长大成人。 Oleh karena itu, sekecil apapun kita tidak boleh menyimpan dosa-dosa masa lalu. 因此，弟兄姐妹，我再小的罪呢，我 Kita 们不 tidak 可以把 boleh 它隐藏。 Dosa-dosa itu dibiarkan dan menghambat pertumbuhan personal kita dalam Tuhan Yesus. 我们不可以让这个罪呢来
阻碍住我们在神里面长大成人。 Bahkan katakan no terhadap iblis. 并且不要给魔鬼留地步。 Karena iblis selalu menggoda, menuduh hatimu untuk tetap senang hidup dalam dosa. 因为魔鬼总是引诱着我们，让我们喜欢活在罪中。 Ada satu cerita di Kalimantan. 在加里曼丹有一个故事， Zaman dulu dikenal dengan itu ngayau. Kalau laki-laki mau cari perempuan yang cantik, dia harus dapat kepala laki-laki lain, potong ngayau. Itu baru laki-laki hebat. 在以前有这样的这个习惯呢，就是当一个男人喜欢一个女人的话，他必须要爱要，就是把别人的头把它砍掉给他。 Nah, antara ngayau itu cari kepala itu. Dan kalau berburu rusa, itu rusa orang Kalimantan sebut payau, begitu ya. 那如果说在加里曼丹的人说这个我们捕猎那个鹿的话，拿他的头就爱要的意思。 Nah, ada Kalimantan dan Malaysia itu satu rumpun 其实 orang Dayaknya ya. 其实加里曼丹跟这个马来西亚就是有很接近，它的这个族群是达雅族。 Jadi ada kisah dulu orang Dayak di Kalimantan, Pontianak kah, nyebrang ke Malaysia. 因此有一天就是一个加里曼丹就是本地那的人的土人跑到 Karena masa itu Malaysia. belum jalan yang belum ada, belum bagus, biasanya menyeberang melewati sungai dan mereka menggunakan bambu atau rotan. 因为那个时候交通还没有这样发达，因此他们过去的时候必须要经过一个河，他们用竹花来这样过去。 Beberapa keluarga pindahlah ke seberang Malaysia menyeberangi jembatan yang mereka buat itu. 那他们做了这个桥，因此呢有几个这个家庭他们移民到这个马来西亚。 Nah, satu kali ceritanya ini ada yang berburu payau tembak. Nah, didengar yang sudah menyeberang itu ada orang ngayau cari kepala begitu. 那他们在那里就听到了有人喊着说爱要，他们误以为是就是要杀人家的头。 Akhirnya jembatan itu diputus 因此呢，把那个桥马上就把它砍 sehingga 掉了， tidak bisa balik nyebrang lagi. 让他们不能够没有办法再倒回去。 Saudara, 弟兄 apa 姐妹， maknanya yang mau saya sampaikan? 我刚才讲的有什么意思呢？ Ketika kita dari kehidupan lama sudah kehidupan baru, 当我们从旧的生活进 ada 到新的生活， jembatan-jembatan yang membuat kita ingin kembali ke manusia lama. 有一种无形的那个桥，让我们好像想再回去到这个旧的生活。 Tidak ada jalan lain, kita harus putuskan. Apakah rasa kesombongan, kekayaan, kehormatan yang ingin menjadi kembali ke manusia lama, kita harus putuskan. 弟兄姐妹，我们必须把这个无形的桥把它砍断。我们用虽然我们不能够用我们的金钱或者我们的名义来回到旧的生活。 Jangan sampai sekecil pun ada jembatan yang membuat engkau kembali kepada kehidupan lama yang tidak memuliakan Tuhan. 让我们真是没有一个最小的这个罪，就是那个无形的罪让我们可以回到那个旧的生活。 Makanya iblis seringkali menggoda untuk kita menoleh ke belakang. 因此，弟兄姐妹，这个魔鬼经常就是 Apa 骚扰着 untungnya 我们。 kamu ikut Tuhan? Coba kamu nggak ke gereja, kamu seperti hidup dulu. Enak kan? 你如果说不这个跟随神的话，你可以活着就是像以前活在最终。 Waktu beberapa tahun yang lalu ada perang Dayak Madura di Kalimantan. 几年前曾经有这个马杜拉人跟这个达雅族在那边，在加里曼丹那边争斗。 Dan orang Dayak itu kalau sudah ikat merah, ada mangkok merah, itu semangat perangnya, kuasa gelapnya kuat, itu berani sekali. 因此，那个达雅族的人，如果说他已经披上了这个红色的带子，那他就是非常的凶猛。 Waktu perang Dayak Madura, orang Dayak ada banyak yang marah sama pendeta-pendeta. 当这个征战发生的时候，有许多的达雅族他向神父发脾气。 Kenapa jimat kami dibakar sama pendeta? Sekarang kami tidak kebal lagi. 为什么你把我们的这个就是
让我们可以免受这个灾害的这个东西把它烧 Kami 掉呢？ bisa dibunuh oleh orang Madura. Coba masih pakai jimat, pasti kami kebal. Nah, Nggak tahan dibacok. Begitu ya. 如果说我们有那些东西的话，那我们就是他们砍我的话，也不会受伤。 Ada waktu-waktu menggoda untuk kita kembali kepada kehidupan lama. 弟兄姐妹，多少时候我们被引诱回到旧的生活？ Kita harus katakan dalam nama Yesus, jembatan kepada kehidupan lama harus kita 我 putuskan. 们必须要说，奉主耶稣的名，让那些无信的桥被砍 Karena 断。 itu sangat menghalangi untuk pertumbuhan imanmu, pertumbuhan rohanimu. 因此，这是非常阻碍着我们可以长大成人。 Oke, sekarang bagaimana kita akan mengalami personal grow? Itu penting sekali. 弟兄姐妹，我们如何能够在这个我们的成长的过程里面，我们个人一 Yang 起成长？ pertama, tidak ada pilihan lain. Saudara harus punya waktu dengan Tuhan untuk saat teduh pribadi. 其实没有其他的路，就是我们要每天与神有一个密切的交通。 Sesibuk apapun, mulailah waktu dengan Tuhan. 你再忙，你必须要有时间跟神交通。 Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. 你预备你时间跟上帝有一个交通。 Manusia baru yang haus dan rindu akan air yang hidup. 信造的人，他是多么的渴慕这个就是上帝的灵。 Saudara-saudara, dulu kita mungkin membaca Alkitab supaya kita bisa dapat makanan rohani. Itu betul sekali. 弟兄姐妹，以前我们读经的时候，我们说我们希望能够得着灵粮。 Tapi kalau bersekutu dengan Tuhan, waktu berdoa kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. 但是当我们与神交通的时候，我们向神献上我们的赞美。我们的 Waktu kita membaca Alkitab, kita ingin menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. 我们读经祷告的时候，我们读经的时候，我们让我们的生命就是可以改变。 Alkitab adalah cerita tentang hati Tuhan yang dinyatakan kepada segala bangsa. 因为圣经是上帝的心意，就是赐给每一个人的。 Melalui pembacaan Alkitab kita semakin mengenal hati Tuhan. 通过我们读经，我们可以更加的明白上帝的 Karena 心意。 Alkitab adalah tentang Tuhan. 因为圣经是关于上 Maka 帝 kalau 的。 kita bersekutu, berdoa, membaca Alkitab, mari kita melihat kepentingan Tuhan melalui Alkitab ini. 因此呢，如果我们读经祷告的时候，让我们知道上帝的心意是什么， Dan kita selaraskan hidup kita dengan tujuan Tuhan. 让我们的生活能够与上帝的旨意关联着。 Kita harus menjadi sahabat Alkitab yang baik. 我们必须要成为忠心的这个读者。 Saya kalau kemana-mana boleh lupa yang lain, tidak boleh lupa bawa Alkitab. 我到哪里去，我可以忘记其他，但是圣经我一定要带的。 Bapak Ibu, sudah adakah yang menyelesaikan pembacaan Alkitab Kejadian sampai Wahyu selama ini? 弟兄姐妹，是否我们在我们当中，你已经读完了从创世纪到启示录？ Puji Tuhan, walaupun saya tidak dengar, kayaknya sudah ada, begitu ya. 感谢主，虽然我没有听到你们的回答，但是我好像有了。 Yang terakhir untuk bertumbuh dewasa atau bagian yang ketiga bahasan. 第三点就是说，我们要长大成人。 Saudara, agar personal growth terjadi, 个人的成长能够发生， kita tidak ada jalan lain. Allah sudah memberikan alat untuk hidup kita bertumbuh dalam Kristus. 上帝已经赐给我们这个工具，让我们可以长大成人。 Yaitu kita mengambil bagian pelayanan Tuhan, amanat agung Yesus. 那就是我们把我们的这个先投入到这个大使命的侍奉里面。 Mengapa ini saya katakan penting untuk pertumbuhan personal kita terlibat amanat agung ini? 弟兄姐妹，这个大使命是否为什么跟我们个人成长有 Allah 那么 sudah 关系呢？ memberikan jalan agar orang Kristen bertumbuh. 因为上帝已经赐给我们这个基督徒一条路。 Kenapa amanat agung tidak diberikan kepada malaikat? 为什么大使命没有赐给天使？ Kenapa amanat agung diberikan kepada orang Kristen? 为什么大使命单单赐给我们这个基督徒呢？ Malaikat tidak perlu pertumbuhan, personal growth. 天使他不需要个人的成 Dan 长， kekristenanlah yang dibutuhkan harus mengalami personal growth di dalam 乃 Tuhan. 是基督徒
必须要在神的里面。 Maka Tuhan sudah memberikan alat bagaimana umat Tuhan bisa bertumbuh. 因此，上帝已经赐给我们这个一条路， Allah 让我们可以 memberikan 成长。 amanatnya kepada kita. 上帝赐给我们这个大使命。 Maka amanat agung dikatakan bagaikan pedang bermata dua. 因此说呢，这个大使命就像两刃的利剑一样。 Apa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bagaikan pedang bermata dua 这 ini 个 yang 两刃 dimaksud. 的利剑是谁有的做利益呢？ Ketika amanat agung dijalankan oleh gereja Tuhan atau orang percaya, 当大使命在教会里面有这基督徒 maka 去执行的时 kerinduan 候， Tuhan orang yang belum percaya dapat diselamatkan. 因此呢，我们就是上帝所要这个还没有信主的人可以被 Tadi 拯 kami 救。 bicara singkat dengan Pak Pendeta, puji Tuhan ada kebaktian yang ketiga. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. 今天我跟父母是有一个很简短的交通的时候，说到我们教会有第3堂的，就是围捉那些还没有相信耶稣的人。 Inilah tujuan amanat agung. 这就是大使命的这个目标。 Bukan yang berpikir menghabiskan dana, tapi bagaimana orang yang belum percaya diselamatkan. 而不是说我们要浪费我们的资财，乃是我们要想到我们如何来吸引那些还没有相信耶稣 Dan 的人。 mata pedang yang kedua, 第二个这个两 church 刃的 member, 利剑的另一 jemaat 面， Tuhan mengalami pertumbuhan atau didewasakan. 就让我们这个教会的这个成员能够有一个个人的成长。 Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan ikut pelayanan gereja, 弟兄姐妹，如果我们查理这个教会的侍奉 ikut 的话， pelayanan amanat agung, 我们查理大使命 dengan 的这 setia 个工作，我 maka 们忠心。 roda-roda pertumbuhan pribadimu akan bertumbuh seperti Kristus datang ke dunia untuk melaksanakan amanat dari Bapaknya. 因此，弟兄姐妹，你个人的成长，这样就是像基督来到这个世上的时候，是给你那个他的话一样。 Yesus sampai mati di kayu salib 我们 hanya 的 satu tujuan, menggenapi tujuan Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. 我们的主耶稣已经死在十字架上，为着要执行这个上帝的大使命。 Maka jika engkau komitmen untuk setia terlibat pelayanan Tuhan, percayalah kekristenanmu, personal hidupmu akan bertumbuh seperti Kristus. 弟兄姐妹，如果我们真是我们忠心的在大使命的工作上有份的话，那我们每一个人的个人的成长必须向前一步。 Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa menginjil, saya tidak bisa berkhotbah. 弟兄姐妹，可能我们会说，牧师，我没有办法去传福音，我 Tapi 没有办法讲道。 Ada banyak cara kita terlibat dalam pelayanan Tuhan. 但是在这一方面呢，有许多的路我们可以 Dalam peran 参 bermisi 参与 bersama Allah. 我们一起跟神，就是在这个 Yang pertama, 第一点， memang sampai hari ini ada yang Tuhan panggil untuk pergi. Itu Sudah. adalah spesies langka, kelompok orang tertentu. Pergi untuk memberitakan Injil. 我们被这个召，让我们可以去传福音。 Totalitas hidupnya hanya untuk memberitakan Injil. 他整个的生命就是单单为着要传福音。 Tapi tidak semua orang dipanggil untuk pergi ke garis depan. 但是弟兄姐妹，不是每一个人被召 Ada 去， orang Kristen yang tetap harus di baris belakang untuk yo. mendukung yang pergi. 有的就是必须要在后方，就是去 Yang 做。 pertama, keterlibatan doa untuk yang pergi penting sekali. 我们就是我们的祷告对那些去到这个前线的 Maka Paulus 人非常的 berkata, 重要。 berdoalah untuk kami sebagai misionari agar kami diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. 因此，保罗在这里说的，我们做成为宣教是求你们向神祷告。 Kalau ada acara persekutuan doa, tolong hadir, terlibat dalam pelayanan. Saudara akan mengalami personal growth. 弟兄姐妹，如果说我们有祷告会的话，我们必须要出席，在那里为做这些事情，我们向神祷告。 Investasikan you have money yang Woman. Tuhan berikan kepadamu. 我们把这个上帝所赐给我们的金钱 Alkitab 投资 berkata, 在这 di 里。 mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 就是你的心在哪里，你的金钱在哪里，你的心也在哪里。 Pekerjaan misi, pekerjaan penginjilan, pekabar Injil perlu dukungan finansial. 传福音的工作是多么的需要这个资源。
yang pergi dan tinggal berdoa dan memberikan dukungan sama mulianya, sama pentingnya di 能够 hadapan Tuhan. 去的或者留下来在那里祷告的，他们的这个工作是同样的价美。 Dan yang tidak kalah menarik, 还有一点非常重要的， investasikan your mind. Semua diberi kepintaran oleh Tuhan. 让我们在我们的这个 Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu untuk kemajuan Injil. 让我们的心灵投资在里面，让我们可以用全心全力来爱我们的神。 William Carey bilang begini, jika seorang dapat melakukan begitu banyak untuk mengabdikan kepada pengetahuan, mengapa tidak kepada penjangkauan suku-suku terabaikan? 有一个叫做 William Carey 的这样说：如果你为了世上的知识会有那么多的人愿意奉献自己，那我们为着那些为的指明，我们应该去更加的这个奉献自己。 Investasikanlah keterampilanmu apa saja untuk kemajuan pelayanan Tuhan. 我们把我们的这个技能也投资进去。 Yang ahli musik, yang ahli IT, yang ahli apapun, sangat-sangat penting untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. 我们会在音乐上有天分的，或者在其他的技能上有天分的，我们可以把它投资进去。 Buatlah yang berdampak untuk kekekalan dalam keluargamu, dalam komunitasmu, bahkan sampai segala suku bangsa. 让我们做一些会产生永恒价值的，就是为了我们的，就是为了我们的神。 Saudara-saudara, akhirnya 弟兄姐妹，最后 agar mengalami personal growth sebagai hamba Tuhan. 我们成为一个有个人成长的这个基督徒。 Allah rindu engkau mengalami pertumbuhan rohani tiap-tiap hari hidupmu semakin serupa dengan Kristus. 上帝对我的盼望，我们每时每刻我们都有这个成长的过程， Baik secara pribadi, 是个人方面， secara keluarga, 或者家庭， secara gereja. 或者教会， Kita harus semakin dewasa. 我们必须要一天比一天更加成长。 Dan Allah sudah memberi alat untuk kita menjadi dewasa. 上帝已经赐给我们这个一条路，让我们可以成长。 Mengapa puluhan tahun mengikut Tuhan hidupnya seperti kanak-kanak rohani? 为什么我们已经跟随神十几年的，但是我们的灵命却像 Sudah 小孩子一样？ bertahun-tahun gerejanya berdiri seperti kanak-kanak rohani. 教会已经多少年成长了，但是呢，我们的灵命却像小孩一样。 Dia ke sana sini mencari alat bagaimana gereja saya, jemaat saya bertumbuh dewasa, toh tidak dewasa-dewasa. 在全方百计的寻找，到底让我们的教会能够更加的成长，但是却没有成长。 Seminar macam-macam sudah dibuat agar jemaat menjadi dewasa, toh tidak menjadi dewasa. 已经做了许多的这个会议，但是呢，这个教会的成员却没有成长。 Dia lupa 他忘记 memuridkan jemaatnya agar jemaatnya terlibat dalam pelayanan amanat agung. Percayalah, roda-roda kekristenanmu akan mengalami pertumbuhan. 他却忽略了一个事情，就是没有让这个教会的成员在这个大使命的里面能够参与。 Terus berkomitmen tinggalkan dosa sekecil apapun, jangan pelihara dosa. 弟兄姐妹，我们必须要节制，我们离开这个罪恶。 Disiplin bersekutu, jadwal-jadwal persekutuan yang ditetapkan, disiplin membaca Alkitab, disiplin berdoa. 我们用这个很有规律的来一起的交通，并且读经祷告。 Dan setialah dalam peranmu, yaitu hidup bermisi bersama Allah 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. 并且的节制与神一起同工，就是一天24个小时，一周7天，就是每时每刻的意思。 Saudara-saudara, 弟兄 waktu 姐妹， kita menjadi ciptaan baru, 当我们成为新造的人， kita dapat hadiah cuma-cuma, yaitu keselamatan. 我们已经得做那个最好的，就是我们 Ingat 就是我们的得做这个救恩。 Orang percaya dapat satu paket keselamatan dan paket bermisi bersama Allah, satu paket. 弟兄姐妹，我们已经相信耶稣的人，我们得做永生，并且也得做这个在这个宣教方面的工作。 Keselamatan tanpa misi bukan keselamatan yang sesungguhnya. 弟兄姐妹，救恩如果说没有这个宣教的话，是没有完全的。 Rumah tanggamu
tempat pekerjaanmu 让我们的家庭、我们的工作 menjadi tempat di mana saudara melayani Tuhan dengan 成为 sungguh. 你在哪里服侍神的地方。 Gerejamu, 你的教会， masyarakat 你 menjadi tempat engkau terlibat pelayanan dengan lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. 在社会上，让我们可以参与，我们可以更加的被神所使用。 Apa yang kau rindukan? 弟兄姐妹， Apa 你 yang 们希望 Tuhan 什么呢？ rindukan? 上帝希望什 Engkau 么？ menjadi dewasa. 你要 Engkau 长大成 bertumbuh 人， secara rohani. 你要就是灵命长大成人， Roda-roda kekristenanmu 就是教会 akan 的工作 bergerak maju seperti Kristus. 将继续的前进向 Tuhan 上帝一 Yesus 样。 memberkati. 上帝祝福大家， Mari kita berdoa. 我们祷告。